Siapa nak naik ECRL untuk balik kampung? Kerajaan harus berhenti mengelirukan rakyat berhubung projek laluan rel Pantai Timur ECRL terutamanya mengenai kos tambang. Hakikatnya tanpa suntikan subsidi kerajaan, tambang ECRL akan menjadi jauh lebih mahal daripada kemampuan rakyat marhain. Kesannya sekali lagi projek mega akan terpaksa diselamatkan dengan wang rakyat, kata Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Persoalannya, apakah sumber dana yang akan digunakan kerajaan jika ECRL terpaksa diselamatkan kelak? Soalnya dalam satu kenyataan media. Beliau berpendapat ECRL bukan satu profitable venture dan adalah amat mustahil untuk ia mencapai bilangan penumpang dan kargo seperti yang dianggarkan oleh kerajaan. Katanya sekiranya gagal, kerajaan berkemungkinan terpaksa menyuntik duit cukai untuk menampung kos operasi ECRL sama seperti apa yang berlaku dengan KTMB. Menurut beliau, lebih teruk lagi, 85% kos ECRL dibiayai menerusi pinjaman daripada China yang menyebabkan Malaysia akan berhutang 42.7 bilion ringgit, tidak termasuk faedah kepada negara itu. Pada kadar pinjaman 3.25% dan tempoh pembayaran 20 tahun, jumlah hutang akan melonjak ke 58 bilion ringgit. Tanpa adanya sumber pendapatan yang mencukupi, amat mustahil bagi ECRL membayar hutang ini tanpa sokongan kerajaan, tegasnya. Faiz melahirkan keraguan terhadap unjuran kerajaan berkenaan penumpang dan kargo ECRL. Beliau percaya unjuran kerajaan sengaja dimanipulasi supaya ECRL dilihat sebagai profitability venture. Lebih melucukan, kerajaan menganggarkan bahawa ECRL yang menuju ke Pantai Timur akan membawa lebih banyak penumpang dan kargo berbanding KTMB yang sudah sekian lamanya berkhidmat untuk lokasi berpenduduk padat dan pelabuhan-pelabuhan utama di Pantai Barat. ECRL ini juga adalah trans single track dan bukannya double track seperti KTMB di Pantai Barat. Sangat meragukan apabila trans single track yang berkapasiti rendah dikatakan dapat membawa lebih banyak penumpang dan kargo, ujarnya. Dalam hubungan ini, Faiz mempersoalkan bagaimana ECRL yang akan beroperasi di lokasi-lokasi baru membangun dengan populasi jauh lebih rendah akan mencapai bilangan penumpang 5.6 juta dalam tahun pertama operasinya. Sedangkan perkhidmatan kereta api KTMB yang beroperasi di lokasi-lokasi di Pantai Barat, populasi lebih 20 juta, hanya mencapai bilangan penumpang 3.75 juta pada tahun 2019. Persoalan seterusnya, bagaimana ECRL dijangka membawa kargo 26 juta tan pada tahun pertama operasinya kelak, walaupun ia beroperasi di lokasi-lokasi yang hanya mengendalikan kargo 22 juta tan pada tahun 2020. KTMB pula hanya mencapai 6 juta tan kargo pada tahun 2020 walaupun ia beroperasi di lokasi-lokasi yang mengendalikan 285 juta tan kargo, bidasnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir itu turut merujuk kepada kenyataan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong bahawa 70% pendapatan ECRL akan datang daripada perkhidmatan kargo. Ini bermaksud jika ECRL gagal mencapai bilangan kargo seperti yang diunjurkan kerajaan, sistem tren ini akan mengalami kekangan kewangan yang besar. Akhirnya, duit cukai kerajaan juga diperlukan untuk bail out ECRL, menurut Faiz. Justru beliau menggesa kerajaan supaya lebih telus dan jujur mendedahkan secara terbuka bagaimana unjuran penumpang dan kargo ECRL dibuat. Malah rakyat berhak mengetahui apakah impak pinjaman daripada kerajaan China. Jika ECRL mengalami kekangan kewangan, adakah aset ECRL atau tanah-tanah di sepanjang jajaran ECRL akan berpindah hak milik kepada China? Soalnya. Rangkaian rel sepanjang 665 km itu dianggarkan menelan belanja 50.27 bilion ringgit. Ia merangkumi 59 terowong dan merentasi 4 negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Sebelum ini, Kasiong berkata projek ECRL yang dijadual siap pada 2026 dijangka dapat menyelesaikan kesesakan lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan raya, terutama yang menuju ke Pantai Timur pada musim perayaan. Agaknya Kasiong lupa, pada musim perayaan orang ramai yang berkeluarga suka pulang ke kampung menaiki kenderaan sendiri dengan membawa bagasi untuk memudahkan mereka melawat saudara mara. Lagipun, siapakah yang mampu menaiki ECRL jika tambangnya mahal? Sebab itu agaknya gerombolan ini sibuk mempromosi kononnya cukai barang dan perkhidmatan baik untuk rakyat. Tidak perlu ilmu sains roket untuk membuat penakulan tindak tanduk mereka mutakhir ini. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
Melalui bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.